Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 57 hingga ayat 63 surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ayat 57. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang yang telah menjadikan agama kamu sebagai ejekan dan main-main, iaitu dari orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu itu, dan orang-orang yang kafir akan jadi pemimpin-pemimpin. Dan takwalah kamu pada Allah jika memang kamu orang-orang yang beriman. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Ayat 58. Dan apabila kamu seru mereka kepada sembahyang, mereka ambillah dia jadi ejekan dan main-main. Yang demikian itu ialah kerana mereka adalah satu kaum yang tidak mempunyai akal. Ayat 59. Katakanlah, wahai ahli kitab, bukankah kebencian kamu kepada kami itu hanyalah kerana kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya, dan bahawasanya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. وجعل منهم القردة
أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Ayat 60. Katakanlah, maukah aku berikan kepada kamu apa yang lebih jahat balasannya di sisi Allah dari yang demikian itu? Ialah orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah dan murkalah dia kepadanya, dan dia jadikan mereka kera-kera dan babi-babi dan penyembah tagut. Mereka inilah orang-orang yang jahat tempatnya dan yang telah terlalu sesat dari kelurusan jalan. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. Ayat 61. Dan apabila mereka datang kepada kamu, mereka pun berkata, kami telah beriman, padahal sesungguhnya mereka telah masuk dengan kekafiran, dan mereka pun telah keluar dengan itu juga, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ayat 62. Dan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka berlomba-lomba dengan dosa dan permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh buruklah apa yang mereka kerjakan. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Ayat 63. Mengapa tidak melarangkan mereka, pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka, dari kata-kata dosa mereka itu, dan mereka makan yang haram itu? Sungguh buruklah apa yang telah mereka perbuat itu. Soal pemimpin memang soal penting. Sebab itu peringatan Tuhan tidak cukup satu kali saja. Bahkan diperingat dan diperingatkan lagi, terutama kalau kita tilik suasana di waktu turunnya ayat. Islam sedang dibangun, disiplin mesti kuat. Sebab itu Tuhan bersabda, wahai orang-orang yang beriman, pangkal ayat 57, wahai orang-orang yang telah mengaku dirinya percaya kepada pimpinan Allah dan Rasul, janganlah kamu ambil orang-orang yang telah menjadikan agama kamu sebagai ejekan dan main-main, iaitu dari orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu itu, iaitu Yahudi dan Nasrani. Dan yang terlebih banyak berdiam di Mekah di waktu itu ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang kafir, iaitu kaum musyrikin penyembah berhala, yang pada itu kedua golongan itu masih saja mengejek-ngejek Islam dan mengambil jadi main-main, padahal orang beriman telah memegangnya sungguh-sungguh.
Kadang-kadang suatu ayat Tuhan dengan maksud baik mereka artikan dengan salah. Misalnya ayat perkara Tuhan menyeru orang-orang yang beriman memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Mereka artikan bahawa menurut ajaran Islam, Allah itu miskin sehingga minta pinjam. Lihat kembali tafsir ayat 245 surah Al-Baqarah dan ejekan Yahudi pada surah Ali Imran ayat 181. Atau ejekan kaum musyrikin tentang tulang-tulang dalam kubur akan diberi berdaging dan dihidupkan kembali. Lihat surah Yasin, surat 36 ayat 78. Maka janganlah kamu ambil mereka, akan jadi pemimpin-pemimpin. Artinya, bolehlah kamu bergaul baik dengan mereka, berniaga, berjual beli, tetapi urusan kepercayaan, urusan agama, jangan sekali-kali diminta pendapat mereka. Kerana mereka sudah nyata tidak percaya, bahkan mengejek dan mempermain-mainkan. Dan takwalah kepada Allah jika memang kamu orang-orang yang beriman. Hujung ayat 57. Sebab kalau seorang mukmin mendengar perkataan-perkataan yang mengejek agama atau mempermain-mainkan perintah Tuhan, salah satu dari dua akan bertemu. Pertama, timbul marah dan timbul perkelahian. Akibatnya tidaklah diinginkan. Sebagai telah terjadi di pekan Bani Khainuka, seketika perempuan beriman diganggu orang, maka seorang mukmin naik darah, timbul perkelahian dan membawa kepada peperangan. Sebab itu lebih baik dielakkan hal-hal yang akan menyinggung perasaan keagamaan itu, atau timbul bahaya kedua, iaitu kerana tenggang menenggang lalu dibiarkan saja. Ini pun lebih berbahaya bagi ketakwaan seorang mukmin. Maka dari jauh hari jagalah takwa, jangan mengambil mereka jadi pemimpin walaupun dalam urusan kecil saja, asal berkenaan dengan keagamaan. Dan apabila kamu seru kepada mereka, kepada sembahyang, mereka ambillah dia jadi ejekan dan main-main. Yang demikian itu ialah kerana mereka adalah satu kaum yang tidak mempunyai akal. Ayat 58. Menurut riwayat dari As-Sudi, pernah kejadian di Madinah, seorang Nasrani benci sekali mendengar azan. Asal mendengar orang menyerukan sembahyang dengan azan sampai pada ucapan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia menyumpah-nyumpah dan berkata, biar dibakar Nabi palsu itu. Baguslah dilakukannya tiap-tiap. Begitulah dilakukannya tiap-tiap terdengar azan. Tiba-tiba pada satu malam, sedang dia dan keluarganya enak tidur, masuklah pelayannya ke dalam kamar mengambil apa-apa, dan tiba-tiba tertumpah minyak pelita yang dipegangnya terus menyala, kena kain-kain, dan api tidak dapat dipadamkan lagi. Terbakarlah rumah itu seluruhnya, dia sendiri dan keluarganya, sebelum mereka sempat lari. Dalam ayat itu nyatalah bahawa orang-orang yang sampai mengejek azan itu nyatalah orang-orang yang kurang akal, kurang fikir. Orang lebih tidak setuju dengan Islam, tidak mau masuk Islam. Dalam agama tidak ada paksaan, tetapi kalau sudah berani mengejek dan mempermain-mainkan upacara agama sebagai azan itu, nyatalah dia orang tidak beradab. Maka terkenanglah kita akan salah satu sebab terjadinya pemberontakan Haji Wasid di Cilegon di akhir abad ke-19, iaitu seorang pegawai perintah Belanda menyuruh runtuhkan menara sebuah langgar kerana tiap-tiap pagi terganggu kesenangan itu tidurnya mendengar suara azan dari langgar itu. Oleh pegawai bawahan, orang Banteng sendiri perintah itu dilaksanakan, menara diruntuh. Akhirnya terjadilah pemberontakan Cilegon yang terkenal. Belanda sombong dan pegawai penjilat itu habis disembelih orang. Meskipun pemberontakan itu dapat dibasmikan, namun salah satu sebabnya ialah kekurangan akal. Belanda tadi memikirkan akibat perbuatannya. Terkenang pula kita akan suatu kekacauan yang timbul di Makassar pada tanggal 1 Oktober 1967.
Sampai gereja-gereja dalam kota itu dilempari orang dengan batu dan alat-alat di dalamnya dirosakkan oleh pemuda-pemuda Islam. Sebabnya ialah kerana seorang pendeta yang tidak mahu tahu adab sopan santun beragama mencerca Nabi Muhammad SAW dan mengatakan beliau berzina, dan dikatakan pula bahawa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang bodoh kerana tidak tahu menulis dan membaca. Nescaya pemuda-pemuda Islam di Makassar marah sampai gereja-gereja itu dirosakkan dan ada yang sampai dihancurkan. Maka berkaut-kautlah orang-orang Kristian seluruh Indonesia meminta tolong, meminta SOS ke seluruh dunia Kristian. Kerana bangsa Indonesia yang memeluk agama Islam tidak mengenal toleransi. Maksud mereka dengan toleransi adalah apabila umat Islam berdiam diri saja jika rasa keagamaannya disentuh, dan tidak mereka salahkan seorang penganutnya sendiri yang telah mencapai kedudukan pendeta tetapi tidak mengenal sopan santun. Padahal sebaliknya seorang Nasrani pun banyak tertarik pula mendengarkan suara azan yang merdu. Penulis teringat di Padang Panjang kira-kira tahun 1912, seorang sersan Ambon tiap senja berjalan-jalan ke muka surau jambatan besi di Padang Panjang kerana dirayu oleh suara azan. Lama-lama dia datang ke masjid dan menyatakan dirinya ingin memeluk Islam kerana suara azan amat merayu hatinya. Setelah ia pensiun dari serdadu, dia pun menjadi seorang Islam yang baik di tanah Pelambik Padang Panjang. Lama hal ini menjadi buah mulut orang di sana tentang pengaruh azan. Kita pun teringat pula akan kejadian pada tahun 1961, iaitu seorang gadis Cina yang telah memeluk agama Kristian menjadi sahabat dari anak perempuanku. Perasaannya yang amat halus selalu bergetar mendengarkan suara azan, sehingga suara azan itulah yang menarik hatinya buat memeluk agama Islam. Gadis itulah yang kemudian terkenal namanya dengan Mardiah Hayati. Sampai telah dia mendirikan rumah tangga, bersuami dan beranak. Dia menjadi seorang muslimat yang baik. Mengatur ejekan kepada Islam. Dengan sebab kedatangan Islam, sungguh-sungguh terdesaklah kepercayaan Kristian tentang Tuhan itu, iaitu 1 dalam 3 dan 3 dalam 1, dan bahawa Isa Al-Masih itu adalah anak Allah, atau bahawa Allah itu adalah Isa Al-Masih. Padahal agama Kristian bukan lagi agama Tuhan, melainkan agama pendeta-pendeta. Mereka lah yang berkuasa memutuskan suatu kepercayaan tentang Tuhan. Hujah atau alasan akidah dalam Islam teguh dan payah digoyahkan, sedang kepercayaan Kristian diwajibkan terlebih dahulu membekukan akal, baru kepercayaan diletakkan. Kalau begini keadaannya, sudah terang Kristian bisa terdesak, lalu dicarikanlah akal lain untuk menentang kemajuan pengaruh Islam. Lalu ditilik dalam perjalanan sejarah, belum pernah Kristian mengalahkan Islam dan mendesakkan dengan mempergunakan hujah dan alasan, melainkan dengan kekerasan, penipuan, pendustaan dan membuat berbagai kebohongan. Dahulu tidaklah dapat orang Kristian di Eropah menahan hatinya melihat pesatnya kemajuan Islam itu. Lalu mereka adakan perang salib supaya Islam dapat dibunuh pada tempat tumbuhnya sendiri. Bagaimana akal agar orang Eropah mahu diajak pergi memerangi Islam? Tidak lain jalan hanyalah membuat kabar bohong, ejekan, hinaan dan kata yang tidak tentang Islam. Pendeta-pendeta di zaman itu sama dengan kaum komunis zaman sekarang. Mereka tidak keberatan menyusul kabar-kabar bohong asal untuk mengalahkan musuhnya. Bunyi Injil yang menyuruh berkata jujur tidak dipakai sama sekali. Dikatakan bahawa orang Islam itu adalah musyrik penyembah berhala. Dalam Kaabah yang di Mekah itu ada sebuah berhala bernama Tarfagan, dan ada pula sebuah berhala lagi bernama Mahun.
Sedang pokok kata Hound dalam bahasa Jerman ialah anjing. Maka berhala yang disembah orang Islam itu ialah anjing, dan anjing itu ialah Muhammad. Beratus-ratus tahun ajaran pendeta yang suci itu mempengaruhi pandangan orang Kristian terhadap Islam. Apakah akibat kebohongan yang diatur itu? Setelah perang salib berlaku sampai 200 tahun, sampai Baitul Maqdis dapat dikuasai Kristian hampir 100 tahun, akhirnya mereka dapat juga diusir dari negeri Islam. Setelah mereka pulang ke Eropah, dengan sendirinya timbullah pemberontakan kepada gereja. Tingkat pertama ialah meminta perubahan dalam gereja sendiri, meminta dibatasi kekuasaan pendeta. Timbul pemberontakan Protestan kepada Katolik. Martin Luther telah membantah sekeras-kerasnya kekuasaan pendeta Katolik yang tidak terbatas selama ini, sampai timbullah perpecahan agama yang sangat mendalam hingga pada hari ini di antara kedua golongan itu. Meskipun Martin Luther sebagai seorang Kristian tetap membenci Islam dan Muhammad, namun mereka tidak disedarinya dia telah terpengaruh oleh ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa kerosakan Kristian ialah kerana mereka telah mengambil pendeta-pendeta mereka jadi Tuhan selain Allah. Kemudian timbullah perberontakan ahli falsafah, ahli ilmu pengetahuan dan fikiran bebas kepada gereja, sehingga akhirnya gereja dipisahkan orang dari perkembangan ilmu. Bahkan akhirnya gereja dipisahkan orang dari pemerintahan. Kerana kalau kau gereja dibawa memerintah, mereka ingin selalu jadi diktator. Kemudian dengan kekuasaan industri dan kapital, bangsa barat datang menjajah negeri-negeri Islam. Untuk kepentingan penjajah, agama Kristian dipakai. Meskipun di negerinya sendiri dia mulai hilang cahaya, tetapi untuk kepentingan menjajah, Kristian diperlukan. Kalau diambil ensiklopedia lalu dicari erti zending, nescaya akan bertemu bahawa asal mula terbit zending ialah kerana orang-orang fanatik agama di barat tidak mahu memberi bantuan penjajahan dengan wang. Kalau tidak dikatakan bahawa perjalanan mereka bukan untuk mencari rempah-rempah, melainkan untuk mission sacred, tugas suci menyebarkan agama Kristian. Maka disambunglah kembali berita-berita bohong, ejekan, penghinaan, propaganda curang yang telah dimulai di zaman perang salib tadi. Di sinilah dipergunakan tenaga kaum cerdik pandai yang diberi nama Orientalis, yang bererti sarjana-sarjana yang mempelajari dengan mendalam keadaan-keadaan di timur. Maka keluarlah hasil penyelidikan ilmiah tentang Islam, lalu diajarkan kepada pemuda-pemuda Islam dengan dalam negerinya yang telah terjajah itu. Inilah cara-cara yang dipakai oleh zending-zending dan orientalis Kristian untuk menghadapi umat Islam. Pertama, Nabi Muhammad itu adalah kepala perompak. Kedua, Muhammad itu adalah seorang yang bobrok kerana tidak pandai menulis dan membaca. Ketiga, Al-Quran itu bukan wahyu ilahi, melainkan hanya dikarang oleh Muhammad. Padahal tadi menurut ilmiah Muhammad itu bodoh kerana tidak pandai tulis dan membaca. Tetapi dengan ilmiah pula dikatakan bahawa Al-Quran itu hanyalah karangan Muhammad. Keempat, Muhammad mengharamkan akan babi sebab menurut ilmiah Muhammad sangat suka daging babi. Kelima, agama Islam hanya cocok buat orang Arab, bukan unta. Nombor 6, agama Islam disebarkan dengan kekerasan pedang. Nombor 7, agama Islam biadab sebab dia menyuruhkan orang kahwin sampai berempat. Ke-8, ketika dalam perlawatannya ke Syam, Muhammad itu pernah berguru agama Kristian kepada seorang pendeta Kristian yang telah murtad. Sebab itu, maka agama Islam itu adalah plagiat dari Muhammad terhadap agama Kristian dan Yahudi, lalu diputar belikkannya ke sana sini. Ke-9, kalau orang Islam di negeri Islam hendak maju, hendaklah mereka meninggalkan Islam. Cuba tengok orang Barat, mereka lebih maju kerana mereka Kristian. Ke-10, ditanamkan perasaan rendah harga diri dalam negeri-negeri terjajah.
Ke-11, diajarkan agama Islam dalam sekolah-sekolah pemerintah penjajah yang dikarang oleh orientalis tadi, sehingga orang Islam yang bersekolah di sana mendapat penerangan tentang Islam dari musuh-musuh Islam, sampai kebanyakan mereka menjadi pengejek pula bagi agama pusaka nenek moyang sendiri. Ke-12, diajarkan secara halus apa yang dinamai nasionalisme, dan hendaklah nasionalisme diputuskan dengan Islam. Sebab itu bangsa Indonesia hendaklah lebih mencintai Gajah Mada daripada mencintai Raden Patah. Orang Mesir lebih memuja Fir'aun dari mengagungkan sejarah Islam. Dan orang Iran jangan sampai terlalu mencintai Muhammad, sebab Muhammad itu bukan orang Iran, tapi hendaklah mengagungkan Cyrus, Kaikobad, Nushirwan dan sebagainya. Dengan begini mereka mengharap bahawa yang akan mempermain-mainkan Islam dan mengejek Islam ialah orang Islam sendiri, sampai kepada yang berkecil-kecil datang ejekan pada segala yang berbau Islam, sampai mata orang senang melihat jubah orang Katolik dan mengejek melihat serban dan jubah haji. Sekarang datanglah lanjutan ayat. Katakanlah, wahai ahli kitab, bukankah kebencianmu kepada kami itu hanyalah kerana kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya? Pangkal ayat 59. Diriwayatkan oleh Ibnu Jar dan lain-lain dari Ibnu Abbas bahawa beberapa orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW. Di antara mereka ialah Abu Yasir bin Aqbah, Rafi bin Abu Rafi, Ari, Zaid dan Khalid dan Iza bin Abu Iza dan Wasi. Maka bertanyalah mereka kepada beliau Muhammad SAW tentang siapa-siapa Rasul Allah yang beliau imani. Lalu beliau jawab bahawa beliau beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail, Ishak dan Yakub dan anak cucu, dan beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada Nabi-Nabi yang lain. Tidak seorang pun di antara mereka yang kami beda-bedakan, dan semuanya menyerah diri kepada Allah. Demikianlah jawab Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam surah Ali Imran, surah 3 ayat 84. Mendengar jawab Nabi itu, yang demikian itu, yang tersebut padanya Nabi Isa alaihissalam, mereka menggelengkan kepala dan menyatakan bahawa kami tidak percaya kepada Isa itu. Dia bukan Rasul. Kata Ibn Abbas, inilah sebab turunnya ayat yang tengah kita tafsirkan ini. Bukan kebencian kamu pada kamu itu kerana kami percaya akan segala kitab dan tidak membeda-beda Nabi Allah. Mereka tidak mahu percaya pada Nabi Isa kerana tuduhan mereka yang sangat hina kepada beliau. Maka diterangkan keadaan mereka itu di ujung ayat, dan bahawasanya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ujung ayat 59. Mereka kebanyakan adalah fasik, iaitu durhaka. Ini sebabnya maka mereka benci kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada agama yang diajarkan beliau. Kerana fasik mereka benci mendengar Nabi Isa, seorang di antara rasul ulama, rasul utama dan dari Allah. Padahal hanya semata-mata kebencian, bukan kerana alasan yang tepat dan benar. Orang yang menuduh seorang rasul Allah anak zina adalah fasik. Diajukan pertanyaan kepada mereka, kerana itukah kamu benci kepada kami? Memang terlalu kamu. Katakanlah, maukah aku berikan kepada kamu apa yang lebih jahat balasannya di sisi Allah dari yang demikian itu? Pangkal ayat 60. Sampai kamu mempermain-mainkan, mengejek dan mengolok agama kami, sampai kamu mengejek dan memperolok-olokkan azan. Maukah kamu tahu apakah balasan yang lebih jahat buat kamu atas perangai kamu itu? Ialah orang-orang yang telah dilaknati oleh Allah dan murkalah dia kepadanya, dan dia jadikan mereka kera-kera dan babi-babi dari penyembah taghut. Itulah akidah untuk laknat Tuhan, dan itulah akibat untuk laknat Tuhan pada tukang cemuh, mengejek
mengolok dan mempermain-mainkan. Mereka dikutuk, dilaknat, menjadi monyet, menjadi babi yang menyembah tahu, berhala atau manusia yang diperhalakan. Dahulu dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 65, sudah juga kita bincangkan bahawa mereka melanggar peraturan libur di hari Sabtu. Mereka telah dijadikan kera-kera, monyet-monyet dan beruk. Sebahagian besar ahli tafsir mengatakan memang dirubah mereka jadi beruk, disumpah jadi monyet. Tetapi tersebut dalam ayat Ad-Darul Mansur, dikeluarkan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim. Maksud kata dilaknat jadi monyet yang hina ialah hati mereka dijadikan sudah serupa hati monyet, menyemuh, menjijir, membibir. Sama juga dengan perumpamaan jadi kedai, iaitu memikul kitab-kitab. Perangai monyet ialah mencibir, mengejek, mencemuh. Perangai babi ialah mana pun dia berkeliling, namun perhatiannya tidak lain hanyalah tempat yang kotor, perlembahan yang jijik. Dan kalau bertemu bangkai pun dia makan. Mereka tidak mahu menyembah Allah dengan betul, tetapi mereka hendak menyembah juga. Akhirnya tagutlah yang mereka sembah, iaitu segala tingkah laku yang melampaui batas. Mereka inilah orang-orang yang jahat tempatnya dan yang telah terlalu sesat dari kelurusan jalan. Hujung ayat 60. Disebut di sini pada tempat mereka itu adalah sejahat-jahat tempat. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh lingkungan, iaitu milieu membentukkan pekerti manusia. Berkelompok sendiri-sendiri, memencil dan menyangka bahawa awak saja yang benar. Tidak insaf bahawa jalan yang ditempuhkan sudah terlalu tersesat jauh. Oleh sebab itu, maka berturut-turutlah kesalahan dan kejahatan lain sebagai akidah dari kesesatan pertama yang disebutkan pada ayat-ayat berikut. Dan apabila mereka datang kepada kamu, mereka pun berkata, kami telah beriman. Pangkal ayat 61. Mudah saja menyebut dengan mulut iman sesudah menyebut dan mengucapkan kata ejekan dan mencumuh juga. Padahal sesungguhnya mereka telah masuk dengan kekafiran dan mereka pun telah keluar dengan itu juga. Manis ke majlis rasul dengan kafir dan keluar pun tetap dengan kafir. Belum pernah hati mereka merasai apa yang dikatakan iman itu, dan tidak akan iman sekali juga, walaupun berkali-kali masuk dan berkali-kali keluar. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Hujung ayat 61. Oleh sebab itu, maka nyatalah bahawa bantahan-bantahan mereka selama ini terhadap seruan Rasul bukanlah dari satu keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan, kerana perselisihan pendapat adalah yang biasa dan boleh dibicarakan dengan baik. Apatah lagi agama bukanlah paksaan. Tantangan mereka ini yang menjadi pokok ialah kerosakan akhlak, tidak lain. Sebab itu segala gerak geri mereka timbul dari hati jahat. Dan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka berlomba-lomba dengan dosa dan permusuhan dan memakan yang haram. Pangkal ayat 62. Kalau mereka telah berkumpul sama mereka, maka yang telah direncanakan selain dari mengejek dan memain-mainkan ialah bicara hal dosa, iaitu segala perkataan atau perbuatan yang akan mencelakan diri bagi yang menyatakan dan permusuhan kerana dengki, aniaya dan melanggar batas-batas yang akan merosak kepada orang lain, dan makan yang haram. Di antaranya ialah wang suap, korupsi, mencari segala macam kekayaan walaupun dengan menipu, mengicuh, makan riba. Mereka berlomba bersecepat mendahului mengejar yang tiga itu. Asal ada yang menegur, maka menegur itu mereka ejekkan dan mempermainkan. Sungguh buruklah apa yang mereka kerjakan. Hujung ayat 62. Buruk akibatnya bagi keruntuhan mereka sendiri. Orang-orang semacam inilah yang mencuba menghalangi kebenaran dan benci kepada kejujuran. Mereka
akhlak mereka kian rosak. Sebab itu mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri, sehingga kurang-kurang sopannya pemuda-pemuda Bani Kanunu menarik kain perempuan yang sedang berjual beli dengan merdeka, atau Bani Nadir yang nak menjatuhkan lesung batu menimpa Rasulullah SAW ketika peperangan Khandaq. Maka kehancuran golongan-golongan Yahudi di Madinah waktu itu sampai disebut benteng pertahanan mereka yang terakhir di Khaybar adalah akibat dari kerosakan akhlak mereka sendiri. Jika ditelek semua sebab kerosakan mereka, sebab yang terbesar ialah akhlak itu. Ayat selanjutnya menyesali kerana tidak adanya kekuasaan atau wibawa pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka dan mereka. Mengapa tidak melarang akan mereka, pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka datang kata-kata dosa mereka itu. Pangkat ayat 63. Sudah sampai demikian kerosakan akhlak anak-anak mereka, mengapa pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka diam saja? Mengapa tidak berbuat? Mengapa tidak mereka tegur, padahal sudah sampai ke puncak kejahatan? Berlomba-lomba dosa, berbuat dosa, berlomba mencari permusuhan, memakan harta tidak peduli halal haram, mengejek orang-orang azan. Padahal meskipun orang-orang ini tidak ada yang tunduk menyedari. Oleh sebab itu, dalam segala kerosakan itu, pendapat pendeta-pendeta dan orang-orang alim sangatlah bertanggungjawab. Sungguh-sungguhlah apa yang telah mereka perbuat itu. Tentang ayat 63. Berkata Abru Hadzihi Ummah, iaitu gelar Ibnu Abbas, pendeta ummah. Tidak terdapat dalam Al-Quran ayat yang sampai ke sekarang ini. Artinya ayat ini adalah satu hadikan keras pada ulama apabila mereka telah lalai memberi bimbingan dan petunjuk dan tidak lagi menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Selepas kata Ibnu Abbas dan Huzaifah yang pernah kita salingkan dahulu, dan dari ini janganlah kita seenaknya saja melemparkan segala yang pahit-pahit untuk Bani Israel dan yang manis-manis pula saja buat kita. Ayat ini adalah peringatan bahawasanya keruntuhan akhlak umat sebahagian besar terpikul tanggungjawabnya ke atas pundak ulama. Ummah salah berbuat dosa kerana bodohnya, namanya saja yang awam. Tetapi ulama berdiam diri adalah lebih salah kerana mereka tahu. Sebab itu di ayat 62 datang diterangkanlah bahawa amat jahatlah perkataan orang-orang awam itu. Sedang di ayat 63 diterangkan bahawa amat jahat pula lah apa yang telah diperbuat oleh pendeta dan orang alim mengenai orang alim kepada mereka, apa saja yang mereka kerjakan. Maka dapatlah kita memahamkan bahawa ulama itu dalam Islam bukanlah semata-mata bererti seorang pandai, orang lain atau sarjana, melainkan merangkap juga menjadi pemimpin rohani orang banyak. Ulama-ulama Yahudi menghafal ayat Taurat kerana memegang hukum, tapi kalau hukum akan mengenai orang besar-besar, mereka segan. Padahal apakah tidak mungkin perangai ini pun menimpa kepada ulama Islam sendiri. Berapa banyak ulama yang tekun menghafal Al-Quran, hadis, fiqh dan sebagainya, tapi mereka tidak mau turun ke bawah pada orang awam buat memimpin rohani mereka dan akhlak mereka. Oleh Imam Al-Ghazali, ulama-ulama yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar diberi cop ulama su, iaitu ulama jahat. Kerana kalau mereka mengaku warasatul anbiya, menerima waris Nabi, tidaklah boleh mereka menyia-iakan waris itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.